Memasuki hari kelima episod banjir dahsyat yang melanda negara, kita dikejutkan dengan satu banjir besar di mana kawasan yang mungkin tidak dijangka akan berlaku banjir dan juga peningkatan air yang begitu dahsyat, deras dan sebagainya. Dan sempat kami kongsikan kepada anda sedikit gambaran sebenar apa yang berlaku di kawasan-kawasan yang terlibat teruk banjir di hari pertama, di hari Sabtu dan Ahad sebenarnya, dan juga antara kawasan yang teruk di Shah Alam, di Kuala Langat. Dan sebenarnya kalau kita melihat kepada pandangan yang lebih luas, sebenarnya banyak lagi kawasan yang lebih teruk, antaranya di Karak, di Jelebu, dan kini tumpuan terarah kepada kawasan banjir di Temeloh, Mentakap dan juga kawasan Pahang secara keseluruhannya. Ini antara gambaran awal untuk kita berikan kepada anda pada Bicara Naratif pada malam ini untuk kita bercakap berkenaan dengan ancaman hujan lebat berterusan menyeluruh, untuk kita melihat bagaimana forecast ataupun ramalan cuaca untuk kita memastikan ketersediaan kita berdepan dengan bencana luar jangka ini. Bersama saya dengan malam ini Encik Muhammad Helmi Abdullah, Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia. Assalamualaikum Tuan Helmi. Waalaikumsalam Saudara Hafiz. Saya tahu keadaan sangat sukar, sibuk untuk Tuan Helmi sebagai Ketua Pengarah Met Malaysia untuk memastikan bahawa ramalan itu tepat. Dan pastinya untuk saya mulakan awal ini kerana penting untuk saya mulakan dengan cepat persoalan berkenaan dengan banjir ini, ramalan cuaca. Kita faham bahawa ramalan difahamkan telah dikeluarkan awal pada 9 hari bulan, diikuti oleh 11 hari bulan, ramalan awal banjir. Tapi kalau kita lihat kepada apa yang berlaku khususnya di ibu negara ini, adakah itu worst case scenario yang diramalkan oleh Met Malaysia atau sebaliknya yang perlu kita tahu, Tuan? Antara 11 hingga 19 Disember yang lepas, pihak kami sebenarnya telah mengeluarkan sebanyak 16 amaran hujan lebat berterusan untuk pada peringkat awalnya untuk negeri-negeri pantai timur selatan Malaysia termasuk Sabah, dan seterusnya pada 17 hari bulan Disember tu amaran bagi negeri-negeri pantai barat pula dikeluarkan, dan pada 18 Disember amaran tersebut ditingkatkan kepada peringkat yang tertinggi iaitu peringkat bahaya. Jadi situasi pada masa tersebut adalah satu yang agak unik oleh kerana kita ada tiga faktor, tiga yang saling berkait. Antaranya ialah lekukan tropika yang kami kesan pada peringkat awalnya sebagai satu sistem tekanan rendah terbentuk di Laut Cina Selatan, bergerak ke arah barat, dan ianya dikategorikan sebagai satu lekukan tropika pada 17 Disember sebenarnya oleh Pusat Pemantauan Taufan yang berpangkalan di Hawaii, Amerika Syarikat. Jadi berpandukan kepada itu, amaran terakhir yang dikeluarkan oleh Pusat Pemantauan Taufan tersebut ialah pada sekitar 11 pagi 17 Disember menunjukkan bahawa lekukan tropika tersebut telah melemah, maknanya tidak lagi menjadi ancaman. Jadi sebab itulah berpandu kepada itu, amaran yang kami keluarkan tu memang lambatlah. Kami pada 17 Disember tu sebenarnya sebab dijangkakan berdasar kepada maklumat yang terkini yang seperti saya katakan, Pusat Pemantauan Taufan tu menunjukkan tidak ada ancaman lagi. Jadi pihak kami pada masa tersebut masih lagi mengambil sikap yang berhati-hati dan keluarkan juga amaran peringkat waspada untuk negeri-negeri pantai barat lah pada 17 Disember. Jadi bagi kami itu adalah, nak kata worst case scenario, bukan apa yang kami lakukan, tapi itu adalah the best case scenario berdasarkan kepada maklumat-maklumat yang kami ada daripada pusat-pusat pemantauan yang tersohor lah, maknanya diiktiraf oleh misalnya badan-badan dunia, World Meteorological Organization misalnya mengiktiraf Pusat Pemantauan Taufan dari Amerika Syarikat inilah. Jadi lekukan tropika tu, maklumat tu dikeluarkan oleh Pusat Pemantauan tu, dan kami sebenarnya menggunakan pelbagai produk lah untuk membuat ramalan, buat amaran ni. Dan kita, kalau orang kata kita tak nampak, kita tak ramal lekukan tropika tersebut daripada awal, memang tak betul. Sebab pada 13 Disember lagi kami dah mengesan ia sebelum ia menjadi lekukan tropika sebagai satu sistem tekanan rendah yang bergerak dan menjadi lekukan tropika pada 17 Disember lah. Jadi kesemua amaran yang kami keluarkan, 16 amaran keseluruhannya itu merangkumi apa yang kami jangka berlaku dengan luruan monsun yang tiba dari Tanah Besar China, ada yang memasuki negara kita melalui Laut Cina Selatan, ada
yang memasuki negara kita melalui Selat Melaka berinteraksi dengan lekukan tropika yang menjadi lemah tu, dan seterusnya ia menjadi kuat. Sebab tu pada 18 bulan tu kami tingkatkan amaran tu kepada peringkat yang bahaya lah. Jadi itu adalah ramalan yang terbaik berdasarkan kepada data-data, berdasarkan pada maklumat-maklumat yang kami terima pada waktu tersebut lah. 16 amaran dikeluarkan oleh Ya, 16. Malaysia. Ya, betul. Dan kalau kita melihat, dan Matt juga mengakui sedikit lambat memberikan amaran kepada kita semua pada 18 yang dilihat hujan semakin lebat dan sebagainya. Saya difahamkan juga keadaan angin itu. Saya cuba meminta kepada Tuan Helmi untuk menerangkan dengan cara layman supaya kita semua faham tentang luruan itu bagaimana. Dan difahamkan luruan angin juga kembali aktif pada malam Sabtu atau malam Ahad itu sendiri. Bagaimana sebenarnya kita ingin melihat dan juga yang dikatakan sebagai luruan angin ini, untuk kita, kalau kita melihat kepada laporan Met Malaysia ini, kadang-kadang kita sukar untuk memahami dan juga ketersediaan kita itu kurang kerana sukarnya untuk kita memaham pergerakan angin dan sebagainya. Sebenarnya apabila kita mengeluarkan amaran yang kita keluarkan, amaran hujan lebat berterusan tu ada 3 peringkat. Jadi peringkat waspada, peringkat buruk dan peringkat bahaya. Jadi gunanya ialah untuk agensi-agensi responder, sebenarnya ada agensi-agensi pengurusan bencana, sebab mereka memahami apa tindakan yang perlu dilakukan berdasarkan kepada tahap-tahap amaran tersebut, seperti yang digariskan di bawah arahan MKN 20 lah. Jadi bagi orang awam, mereka amaran di dalam amaran kami sendiri itu adanya juga dinyatakan apa kemungkinan yang akan berlaku. Misalnya impaknya kepada kawasan sekeliling, mungkin berlaku banjir, mungkin berlaku satu perkara yang disebabkan oleh hujan lebat tersebutlah. Jadi, dan juga tahap-tahapnya itu menggambarkan bahawa bahaya tu akan datang. Misalnya apabila daripada kuning kepada buruk, ianya hujan semakin lebat, dan seterusnya apabila meningkat kepada bahaya, lagilah lebat peringkat yang memerlukan kepada perhatian yang serius daripada penduduk-penduduk lah. Jadi kami juga sebenarnya dalam tiap amaran yang kami keluarkan tu ada nota juga yang kita hantar kepada tiap pihak media, media utama di Malaysia, yang menggambarkan situasi tu. Contohnya pada 13 bulan tu kita katakan satu sistem tekanan rendah telah dikesan di Laut Cina Selatan misalnya. Yang itu dihebahkan kepada pihak media lah. Untuk pihak media untuk mereka memahami situasi yang berlaku ataupun mungkin paparkan di portal-portal mereka misalnya. Jadi itu penting untuk memahami situasi yang berlaku. Jadi bagi orang awam ni, mereka perlu ada kesedaran yang tinggi lah, kesedaran, orang kata kesedaran awam ya. Dapatkan amaran tu, bila terima amaran tu kena tengok apa ke tahap-tahap yang digambarkan dalam amaran tersebut lah. Dan mesti dapatkan amaran yang terkini lah. Sebab amaran ni dikemas kini mungkin beberapa kali. Ada yang pagi dikemas kini, mungkin tengah hari ada disebabkan perubahan keadaan tiupan angin misalnya, perlu dapatkan yang terkini lah. Jadi sangat penting bagi orang awam untuk mendapatkan amaran yang sahih daripada Met Malaysia lah. Baik Prof, kalau kita lihat kepada yang dikeluarkan oleh media sosial rasmi Met Malaysia, jangkaan ribut petir dan hujan lebat berlaku di Pahang, khususnya di Pekan dan Rompin, Negeri Sembilan, antara kawasan yang jilbu, antara yang teruk dilanda banjir ketika ini. Dan pastinya tumpuan kita bukan sahaja di Shah Alam, Tuan Helmi, tetapi juga khusus kepada kawasan-kawasan lain juga. Selain daripada yang kita bercakap berkenaan dengan Met Malaysia ini, tuan-tuan dan puan-puan semua, antara yang penting juga berkenaan dengan SOP kesihatan apabila ini adalah banjir yang berlaku ketika mana kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Dan kalau kita lihat jumlah mangsa banjir ketika ini sudah pun melebihi 70,000, Pahang menjadikan negeri tertinggi menempatkan mangsa banjir di ratusan PPS. Apabila kita menyebut tentang PPS ini, perlunya kita melihat kepada bagaimana KKM menangani SOP dan sebagainya. Walaupun SOP ini satu perkara yang sangat sukar untuk kita sebut ketika mana dalam keadaan yang mendesak ketika ini, penting untuk kita bincangkan. Saya juga bersama dengan Dr. Ahmad Riaz Mazli, Pakar Perubatan Kesihatan Awam Bahagian Kawal Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam.
Ya, Doktor, kita berada di talian ketika ini untuk kita bercakap berkenaan dengan banjir dan paling penting juga ini bukan kali pertama dan juga bukan kali kedua banjir yang berlaku dalam tempoh pandemik COVID-19. Perkataan SOP ini sangat sensitif ketika ini kalau kita ingatkan kepada mangsa banjir. Saya faham dengan keadaan yang mendesak, tapi apa sekurang-kurangnya peringkat awal ini untuk kita lakukan supaya kurangnya transmisi jangkitan, sebab difahamkan juga masih lagi berlaku jangkitan di PPS yang digazetkan sebagai pusat pemindahan ini. Mungkin awal daripada doktor. Okey, Hafiz, apabila kita bicarakan tentang banjir, kita memang dah biasa mengalaminya setiap tahun. Tetapi kali ini dan tahun lepas, dia adalah sesuatu yang agak unik lah. Sebab kita pada masa yang sama menghadapi dua bencana sekaligus. Ya. Dan apabila kita bicarakan tentang dua bencana sekaligus, kita kadang-kadang ada pro and kontra yang kita perlu hadapi dalam keadaan inilah. Jadi menyedari keadaan itu pada lebih kurang bulan April tahun lepas lah, kita dah mula memikirkan apa yang akan berlaku kalau banjir bersama dengan COVID. Kita tak tahu COVID ini akan berlangsung berapa lama. Jadi kita tahu cara transmisi dia. Jadi apa yang kita buat ialah kita merangka satu garis panduan yang boleh diikuti oleh orang awam ataupun responders dan juga our own staff lah. Jadi garis panduan ni kita balik kepada basic asal macam mana kita nak menahan ataupun mencegah penularan wabak COVID-19 tu lah. Yang asasnya ialah kita pakai pelitup muka, penjarakan fizikal, tidak bersesak, tidak berada di tempat sempit, mencuci tangan dengan kerap dan antaranya lah. Jadi macam mana kita nak blendkan perkara ini di dalam keadaan banjir tersebut. Jadi kita merangka bahawa kita menyarankan bahawa semua petugas mesti pakai PPE yang sesuai, pakai pelitup muka, termasuklah mangsa-mangsa banjir. Proses pemindahan pun mesti kekalkan penjarakan fizikal setakat yang boleh lah. Selagi boleh, tapi kita tak tahu kan dalam keadaan bencana, dalam keadaan kelam kabut, mungkin penjarakan fizikal tu menjadi compromise lah kan. So kita adalah beberapa lagi, kita pastikan PPS kita mempunyai alat suhu, mangsa banjir mesti dipindahkan lebih awal, kita asingkan mereka, kita pastikan mereka tidak bercampur dengan mangsa banjir yang lain, dan berbagai-bagailah lagi SOP yang kita, garis panduan yang kita adakan untuk menangani dua bencana sekaligus ni lah. Doktor, kalau kita boleh dapatkan gambaran berkenaan dengan situasi di PPS apabila kita faham bahawa apa yang diarahkan oleh Menteri Kesihatan YB Khairy Jamaluddin bahawa semasa mangsa banjir dibawa masuk ke PPS perlu menjalani saringan dan akhirnya kita dapat mengesan ratusan kes positif COVID-19. Bagaimana ianya diasingkan mengikut kesesuaian, bagaimana KKM menangani dengan cabaran ribuan mangsa banjir dalam masa yang sama perlu menguruskan diasingkan, isolate dan sebagainya, Doktor? Ya, kalau dia ada beberapa kategori lah yang pesakit COVID yang kita boleh bagikan, iaitu mereka yang memang dah positif COVID, ya, yang sedang menjalani pengasingan di rumah. Yang ini kita perlu pindahkan mereka secara berasingan dan dibawa ke beberapa pusat yang boleh dikenal pastilah, contohnya PKRC. Dan ada juga yang mungkin kalau katalah alternatifnya kalau PKRC itu penuh, dan mungkin kita benarkan di pusat pemindahan sementara yang khusus untuk sakit-sakit COVID yang memang dah sedia ada ni lah. Itu satu. Yang kedua ialah apabila mereka masuk ke pusat pemindahan, mereka didapati bergejala. Jadi yang bergejala ini kita memang akan periksa dan saring dan juga kita buat test.
saliva self test kit itulah. Kalau dia positif, maka dia akan ditempatkan di tempatnya mereka yang positif lah, yang dia diasingkan. Kalau negatif, dia boleh kembali ke kubikel keluarga mereka lah. Itu antara kategori-kategori yang kita adakan supaya kita boleh mengesan mereka-mereka yang positif ni. Jadi bila kita dah dapat mengesan mereka yang positif, kita asingkan mereka agar penularan wabak COVID-19 ini tidak berlaku di pusat-pusat pemindahan. Kadang-kadang kita juga membuat ujian berkala di pusat pemindahan sementara ini supaya kita boleh detect lebih awal, dan bila kita detect lebih awal, maka kita boleh asingkan mereka dan kita elakkan daripada penularan wabak COVID-19 ni. Sesuatu yang berbeza dengan tahun lepas bahawa kita tidak mempunyai saliva test kit. Sekarang kita dah ada banyak, jadi lebih mudahlah kita nak membuat ujian, dan kita boleh pastikan mereka ini diasingkan secepat mungkin. Ya, baik Doktor, kita akan lanjutkan banyak lagi persoalan berkenaan dengan khususnya kesihatan ketika musim banjir ini, penyakit bawaan air dan sebagainya, dan khususnya juga berkaitan dengan Malaysia, bagaimana ramalan yang akan datang. Ini berkaitan dengan apa yang kita saksikan 5 hari yang lalu, dan kini pasca banjir, dan ada lagi negeri-negeri yang dilanda banjir ketika ini, misalnya di kawasan Pahang, Temerloh, Mentakap yang masih lagi bergelut dengan keadaan banjir yang semakin merisaukan ketika ini. Dan saya masih lagi bersama dengan dua tetamu di studio, Tuan Muhammad Helmi Abdullah, Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, dan juga Dr. Ahmad Riaz Mazli, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Kawalan Penyakit Berjangkit Kementerian Kesihatan Malaysia. Tapi saya ingin kembali dulu kepada Tuan Helmi berkenaan dengan Met Malaysia, kepakaran ini juga penting untuk kita lihat bahawa taburan hujan, Tuan Helmi ada sebut berkenaan dengan luruan angin dan sebagainya, dan juga satu lagi terma iaitu tekanan rendah. Ini satu lagi terma yang perlu kita memahaminya sebagai orang awam khususnya. Tekanan rendah itu bagaimana kita perlu fahamkan, dan ada yang mengaitkannya ianya mempunyai kaitan langsung dengan taufan Rai yang melanda Filipin. Bagaimana kita melihat ataupun kita connecting the dots supaya kita faham kesan banjir ini kepada negara kita? Seperti saya terangkan tadi, ada 3 faktor itulah. Satu ialah luruan monsun yang tiba di negara kita dari negara China, tanah besar China. Yang kedua ialah lekukan tropika tersebut yang bergerak ke negara kita dan berinteraksi dengan luruan monsun tu. Dan yang seterusnya ialah taufan Rai lah. Jadi ketiga-tiga ni saling kait-mengait, sebab taufan Rai ni adalah satu sistem cuaca yang bertekanan rendah lah, sama juga dengan lekukan tropika. Tapi lekukan tropika ini adalah peringkat awal bagi pembentukan taufan lah. Jadi pada peringkat awalnya ianya sistem tekanan rendah, seterusnya akan meningkat kepada lekukan tropika, menjadi ribut tropika, dan seterusnya taufan lah. Jadi interaksi antara ketiga-tiga ini, misalnya pergerakan lekukan tropika itu juga dipengaruhi oleh kewujudan dan pergerakan taufan Rai itu sendirilah. Jadi ianya sedikit sebanyak mencorakkan keadaan cuaca di negara kita, sebab kita bayangkan kita bayangkan taufan yang besar tu, ianya mempengaruhi aliran angin di negara kita, dan apabila aliran angin tu terjejas, ianya akan juga menjejaskan cuaca ataupun hujan yang kita terima lah. Dan luruan monsun ni adalah deruan angin yang kencang yang tiba di negara kita sebagai angin timur laut lah. Jadi ianya biasanya dikaitkan dengan episod hujan lebat di negeri pantai timur, begitu juga di Sarawak dan di Sabah. Jadi apabila wujudnya, biasanya luruan monsun ni datang bersendirian, ditiba bersendirian di negara kita, dan impaknya itu kita memang sedia maklumlah, lebih mudah sebab ia tipikal luruan monsun lah. Hujan lebat yang episod hujan lebat yang diakibatkannya adalah yang lebih mudah untuk kita ramalkan. Model-model ramalan biasanya lebih mudah untuk merungkaikan ataupun membuat ramalan bagi luruan monsun yang tiba secara tanpa ada gangguan daripada pengaruh daripada taufan misalnya, atau pengaruh daripada lekukan tropika. Jadi situasi pada waktu tersebut memang agak unik kerana pergerakan taufan Rai itu ke arah barat laut misalnya, dan juga pada masa yang sama adanya lekukan tropika yang bergerak ke arah kita. Tapi untuk lebih mudah kita
simpulkan sini, kebanyakan hujan yang turun di negeri pantai timur sebenarnya disebabkan oleh luruan muson lah. Luruan muson. Manakala yang di negeri pantai barat, khususnya Selangor dan juga di Kuala Lumpur, Melaka, Negeri Sembilan tu, kebanyakannya adalah disebabkan oleh lekukan tropika yang bergerak ke barat, tiba seperti saya kata tadi di Selat Melaka dan seterusnya berintegrasi dengan luruan monsun yang turun melalui Selat Melaka lah. Jadi memang situasi tersebut agak kompleks. Ramalannya juga sangat-sangat mencabar bagi kami lah. Jadi model-model ramalan pun pada peringkat awalnya tidak konsisten dengan ramalan bagi peristiwa tersebut lah. Pada episod hujan lebat tersebut pada peringkat awalnya sukar untuk menggambarkan kawasan mana yang dijangka akan mengalami hujan curahan hujan yang lebat. Peringkat awalnya memang nampak cuma pantai timur saja. Misalnya dari Kelantan sehingga ke Pahang dan Johor. Pantai barat pada peringkat awal tu memang tak nampak di not in the picture lah orang kata kan, pada peringkat awal, sebab model-model menganggarkan atau meramalkan lekukan tropika tersebut akan melemah. Tapi yang sebaliknya berlaku ialah lekukan tersebut menguat semula menjadi kuat di Selat Melaka dan itu adalah punca curahan hujan yang lebat lah di negeri-negeri pantai barat. Jadi itu merupakan satu yang luar daripada kebiasaan lah. Memang dan ramalan dan amaran hujan lebat kami pun memang agak lambat dikeluarkan disebabkan oleh peristiwa tersebut, pergerakan yang suka nak diramal dan juga ianya sepatutnya seperti melemah tapi menjadi kuat semula. Jadi itu merupakan model-model ramalan dunia pun gagal untuk meramal dengan tepat situasi tersebutlah. Jadi sebab Malaysia untuk kita buat ramalan ni kami bergantung juga kepada data-data di luar, produk-produk yang dikeluarkan oleh negara luar, misalnya Amerika Syarikat, UK, Jepun. Sebab kita untuk buat ramalan tu kita tak boleh semata-mata bergantung pada model ataupun produk-produk Malaysia sahajalah. Kita perlu membandingkan dengan ramalan daripada negara luar. Di negara-negara yang tersohor, negara-negara yang maju misalnya, kita buat pembandingan dan kita tengok apakah senario yang terbaik bagi situasi tersebut. Jadi itu adalah kaedah untuk buat ramalan. Dan untuk buat ramalan ni kita perlukan perbincangan di antara pegawai-pegawai kami, di ibu pejabat dan juga di negeri berbincang, memberikan pendapat tentang apakah yang paling berkemungkinan untuk berlaku berdasarkan kepada bukti-bukti saintifik yang ada pada waktu tersebut lah. Satu penjelasan yang penting untuk kita lihat bagaimana pergerakan angin. Dan selepas ini kita akan tanyakan persoalan juga berkenaan dengan amaran. Tadi kita kongsikan kepada anda semua ramalan cuaca daripada jam 6 petang sehingga jam 9 malam ini. Hujan di Pekan Pahang misalnya dan juga kawasan Negeri Sembilan. Bagaimana sebenarnya, adakah ini satu lagi amaran penting untuk kita lihat adakah banjir besar akan berlaku di sana? Itu akan diterangkan oleh Map Malaysia. Dan selepas ini juga kita akan tanyakan kepada Dr. Riyad berkenaan dengan penyakit bawaan air yang turut perlu diberikan perhatian kepada masalah ini. Dan kalau kita boleh kongsikan setakat hari ini sahaja, jumlah mangsa banjir sudah pun meningkat melebihi 70,000. Pahang masih lagi mencatatkan negeri paling tinggi menempatkan mangsa banjir di ratusan PPS. Jadi itu topik yang kita bawakan pada malam ini. Dan tadi kita bersama dengan Tuan Helmi, Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, dan juga Dr. Riaz. Kalau boleh kita kembali kepada Dr. Riaz untuk kita bertanyakan berkenaan dengan penyakit lain, iaitu penyakit bawaan air ataupun penyakit banjir. Ini juga antara yang dikhawatiri doktor selain daripada COVID-19, kerana kita lihat jumlah mangsa banjir yang melibatkan puluhan ribu mangsa ini, pastinya pelbagai kategori penyakit yang boleh berlaku, khususnya berkaitan dengan bawaan air. Mungkin doktor boleh terangkan dan juga jelaskan secara spesifik pentingnya untuk kita melihat berkenaan dengan jangkitan ataupun penyakit bawaan air ini supaya ianya tidak menjadi begitu parah sebelum terlambat ini, doktor. Okey, selain daripada penumpuan kita kepada wabak COVID, penyakit-penyakit yang bawaan air ini
Antaranya ialah acute gastroenteritis, yang mana seseorang yang terkena acute gastroenteritis itu boleh mengalami cerit-berit, mungkin muntah-muntah, akhirnya dia akan kehilangan cecair badan dia dan akhirnya mungkin dia akan maut dalam masa yang singkat lah. Selain daripada itu, tahun, demam kepialu, typhoid, keracunan makanan, dan berbagai lagi lah yang boleh menyebabkan penyakit bawaan air. Selain daripada itu, ada lagi penyakit-penyakit lain yang mudah merebak lah dalam waktu banjir ni. Contohnya seperti penyakit acute respiratory infection sendirilah, ataupun upper respiratory tract infection, yang mana disebabkan mungkin keadaan-keadaan sesak di tempat-tempat pemindahan ni mudah merebak. Batuk sesama yang biasa je tapi mudah merebak lah. Dan yang menjadi isunya ialah kalau macam kanak-kanak lah, kalau dia ni mungkin ada yang ada asma, bila terkena URTI ataupun acute respiratory infection, ia akan mengakibatkan asma tu menjadi triggered ataupun jadi lebih teruk lah. Dan selain daripada itu, kencing tikus, leptospirosis, conjunctivitis, hepatitis A, dan macam-macam lah penyakit-penyakit yang boleh berlaku akibat banjir ni. Dan selepas banjir, kita jangan lupa kalau ada lopak-lopak tu, dia mungkin jadi tempat pembiakan nyamuk. So maknanya ia mungkin boleh mengakibatkan denggi pula yang boleh berlaku. Itulah antara penyakit-penyakit yang menjangkit yang boleh berlaku pada musim banjir ni lah. Tetapi walaupun kita lihat penyakit-penyakit bawaan air ni, kita perlu juga melihat tentang adanya penyakit-penyakit yang bukannya dibawa oleh ataupun bukan yang penyakit yang berjangkit. Contohnya ketika kita berpindah, seseorang tu mungkin terlanggar sesuatu ataupun terpijak sesuatu yang tajam di dalam air. Mungkin bukan manusia saja yang berpindah, mungkin sarang-sarang kalajengking, sarang-sarang ular, mungkin ular pun selamatkan diri juga. So bila ular keluar daripada daripada sarang dia tu, kita mungkin terkena patukan ular yang berbisa tu. Dan juga selain itu, renjatan elektrik pun boleh berlaku juga kalau dalam masa banjir ni. So itu antara isu-isu dan cabaran yang boleh berlaku ketika musim banjir ni lah. Doktor, saya pasti ramai yang membantu ketika ini, bukan sahaja pihak kerajaan, malah NGO, orang awam secara peribadi juga membantu. Ini penting untuk saya tanyakan kepada doktor, jika ada individu ataupun NGO yang ingin membantu mereka ini, antara lain saya pasti adalah keperluan perubatan itu sendiri. Namun penting untuk kita dapatkan penerangan daripada doktor, ubat-ubatan bagaimanakah yang perlu untuk diberikan kepada mereka buat sementara waktu ini. Ini lebih kepada soalan yang berkaitan dengan perubatan, bagaimana sebenarnya orang awam ini ataupun NGO yang bantu untuk menentukan ubat manakah yang sesuai untuk diberikan sementara mereka sebelum dipindahkan kepada PPS misalnya, doktor. Kalau orang ramai hendak memberikan bantuan ubat-ubatan, dia sepatutnya mendapatkan nasihat daripada doktor lah. Dan sebenarnya dalam hal banjir ini, pusat-pusat pemindahan ini memang akan dilawat ataupun akan pasukan perubatan lah akan ditempatkan datang ke pusat-pusat pemindahan ini dan melihat sama adakah antara mereka ini yang mempunyai penyakit atau gejala ataupun mereka ni ada tertinggal ubat ke ataupun perlu ubat tambahan daripada penyakit-penyakit yang dah sedia ada seperti diabetes, darah tinggi. So ubat-ubatnya ni akan diberikan oleh pasukan perubatan kita lah. Jadi sepatutnya kalau NGO yang nak memberikan bantuan perubatan ni, biarlah diselaraskan secara bersama lah dengan pihak pasukan perubatan tu, supaya nanti kita dia bagi ubat yang salah ataupun ubat yang tak sesuai kepada mangsa-mangsa banjir ni lah. Ya, baik doktor, satu penerangan yang penting ini juga untuk kita ingatkan kepada mereka yang
penting juga untuk berkenaan dengan salah pemberian ubat itu sendiri. Baik Doktor, saya akan lanjutkan lagi persoalan, tapi saya nak kembali dulu kepada Tuan Helmi kembali untuk kita melihat dan juga memahami lagi insiden yang berlaku di Selangor khususnya, juga dikaitkan dengan insiden ataupun kejadian air pasang ketika ini di Selangor ketika kejadian. Mungkin Tuan Helmi boleh ceritakan kepada kita bagaimanakah kaitannya, adakah mempunyai kaitan langsung ataupun ianya hanya memberi 1% yang kecil yang menyumbang kepada banjir yang begitu dahsyat ini, Tuan Helmi? Sebenarnya pada 19 hari bulan Ahad ataupun hari Ahad lepas tu berlakunya apa yang dikenali sebagai bulan penuh lah. Jadi apabila berlakunya bulan penuh ni, air pasang lebih tinggi daripada biasa dan surut pun lebih rendah daripada biasalah. Dan ianya juga berlaku semasa episod ataupun ketika bulan baru lah. Jadi ada dua ketika apabila air pasang tu lebih tinggi daripada biasalah. Jadi kesannya ialah biarpun bukanlah air pasang yang tertinggi pada tahun 2021 ni, tapi ianya sedikit sebanyak sebenarnya memberi impak lah kepada kesukaran, kelancaran aliran air sungai yang dipenuhi oleh air hujan tu yang banyak curahnya untuk aliran air sungai yang lancar ke laut lah. Jadi apabila air pasang tu tinggi daripada biasa, seolah ianya menghalang aliran lancar air sungai lah yang dengan curahan yang banyak tu. Jadi ianya sebenarnya memberi impak kepada lambatnya banjir itu surut daripada biasa. Jadi itu kaitannya ialah ia memburukkan keadaan lah. Berbanding jika sekiranya pasangnya adalah pasang biasa-biasa, air pasang yang bukan berlaku pada bulan penuh atau bulan baru lah. Jadi ada kesan sebenarnya dari segi ianya memburukkan lagi keadaan lah. Itu antara faktor yang kita tidak dapat elakkan. Itulah kejadian alam yang semula jadi. Dan kalau kita lihat juga tadi kita kongsikan kepada anda ramalan cuaca sekitar jam 6 petang sehingga 9 malam berlaku di Pahang, Pekan dan Rompin misalnya. Itu perlu dapat penjelasan daripada Met Malaysia. Adakah penduduk di sekitar kawasan yang dinyatakan itu perlu bersedia dengan episod banjir yang bagaimana, atau adakah ianya satu kebiasaan cuaca yang seperti mana berlaku pada malam tadi yang dilaporkan hujan lebat di Sungai Buloh berlaku banjir tapi sudah pun surut? Bagaimana kita ingin memahami bentuk amaran daripada Met Malaysia itu? Amaran Met Malaysia ni dia ada dua jenis yang saya terangkan sebelum ni, ialah amaran hujan lebat berterusan. Itu untuk biasanya melibatkan hujan yang berterusan lebih daripada 6 jam lah. Itu dikategorikan berterusan? Ya, berterusan. Bagi keadaan yang biasa, misalnya amaran ribut peti yang kami keluarkan, itu adalah untuk fenomena cuaca yang biasa yang lazim berlaku di negara kita lah. Biasanya boleh berlaku pada waktu petang, waktu petang apabila matahari memanaskan permukaan bumi dan membentuk awan-awan aktif yang menghasilkan ribut peti, ataupun seperti yang pagi tadi yang berlaku di negeri Selangor, itu adalah dikenali sebagai garis badai lah. Juga ada ribut peti yang bergerak. Jadi kami akan mengeluarkan amaran ribut peti ni memang amaran yang paling biasa kami keluarkan lah. Sebab ribut peti adalah antara fenomena cuaca yang lazim berlaku di Malaysia, boleh berlaku sepanjang tahun. Dan ini biasanya tempohnya tak panjang, tapi impaknya sebab curahan daripada ribut peti ni tinggi dalam tempoh yang singkat. Berbanding dengan episod hujan lebat yang berpanjangan, lebih daripada 6 jam tapi hujannya berterusan untuk tempoh yang agak lama. Mungkin dalam tempoh 24 jam boleh mencapai lebih daripada 100 mm. Ribut peti dalam tempoh yang singkat tinggi jumlahnya, tapi ianya cepat reda. Jadi biasanya boleh berkemungkinan menyebabkan banjir kilat lah. Tapi ini adalah lebih bersifat setempat berbanding dengan yang hujan lebat berterusan ni, ianya menyeluruh kawasan yang luas. Jadi impaknya juga adalah meluas. Ribut peti kawasan-kawasan yang scattered lah orang kata. Kawasan-kawasan yang bukan
di kawasan yang luas, di kawasan-kawasan yang terpisah-pisah misalnya, dan ianya impaknya tidaklah setinggi hujan lebat berterusan lah. Jadi itu biarpun itu pun memang kalau orang awam ni perlu juga ambil perhatian lah, sebab ribut peti ni sebenarnya juga boleh memberi ancaman kepada orang ramai. Jadi bila ada amaran dikeluarkan tu, orang ramai kena ambil perhatian lah, sebab misalnya ribut peti jangan keluar daripada kawasan rumah misalnya kan, jangan berada di kawasan lapang sebab itu boleh membahayakan mereka lah. Jadi setiap amaran yang kami keluarkan tu itu kena ambil perhatian lah. Itu yang paling penting. Dapat amaran, tahu apa nak buat lah. Misalnya amaran ribut peti, okey, duduk di dalam rumah lah, jangan keluar daripada kawasan ni. Betul. Satu lagi formula penting yang dikongsikan oleh Tuan Helmi, iaitu hujan melebihi 6 jam itu bermakna amaran hujan lebat berterusan. Baik, memasuki ruang perbincangan terakhir, berbaki 10 minit kurang lebih untuk kita bercakap berkenaan dengan ancaman hujan lebat berterusan menyeluruh. Dan ini saya ingin kembalikan semula persoalan penting kepada Dr. Riyad berkenaan dengan banjir ini dan juga ancaman COVID-19 dan sebagainya. Doktor, kita tahu bahawa kalau kita lihat kepada tim rescue ataupun tim penyelamat ini, kita lihat di Seri Muda, di Hulu Langat berlaku congestion ataupun kesesakan luar biasa. Ini saya lihat banyak personal ataupun orang-orang kesihatan ini mengingatkan kepada orang awam supaya menjalani ujian kendiri COVID-19 kerana kita khawatir bahawa akan ada berlaku jangkitan daripada luar ke kawasan PPS. Mungkin ini pesanan penting daripada pihak KKM kepada mereka ini supaya lebih mengambil langkah berhati-hati walaupun keperluan mendesak untuk membantu mangsa banjir ini adalah peringkat tertinggi ketika ini, Doktor. Ya, betul. Bila berlaku banjir atau bencana macam ni, memang kita lihat selain daripada anggota untuk penyelamat, agensi-agensi yang dah sedia ada, NGO-NGO pun datang membantu, termasuklah juga mereka yang nak tahu apa yang berlaku, dia macam macam pemerhati lah, lebih kurang itu. Yang ini akan menambahkan kesesakan lah sebenarnya. Tapi itulah, kita sebenarnya menasihatkan supaya kalau tidak ada urusan di tempat-tempat tu ataupun tidak boleh nak membantu, elakkan tempat tu yang menjadi sesak tu. Sebab dia akan meningkatkan risiko merebaknya penyakit-penyakit, bukan saja COVID tapi penyakit-penyakit lain lah yang boleh merebak melalui udara ataupun airborne. Sebaik-baiknya kalaulah NGO ke ataupun even agensi sendiri, kalau mereka ada gejala, elakkan daripada menjadi responder, excuse themselves lah sepatutnya, dan elakkan menjadi kalau NGO lah, kalau sama juga, kalau ada gejala janganlah datang membantu. Kalau boleh kita optimiskan peranan NGO tu, dia yang betul-betul membantu saja yang datang, rather than orang lain yang just pemerhati. NGO yang pemerhati tu elakkanlah, because dia mungkin boleh menyebabkan risiko penularan COVID jugalah. Dan pastikan pakai PPE, pastikan pakai PPE yang betul, boot, pakai mask, semua itulah. Itu yang kita perlu tekankan dalam keadaan, elakkanlah keadaan sesak-sesak itu. Kalau tidak ada urusan, tak perlulah pergi beramai-ramai di tempat kejadian bencana itu. Itu kita pesan. Baik, terima kasih Dr. Ahmad Riyad Mazli, Pakar Perubatan Kesihatan Awam Bahagian Kawal Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia, atas perkongsian. Saya fikir perkongsian hujung tadi sangat penting kepada mereka. Jika tiada urusan, jangan turun ke padang untuk menambahkan lagi kesesakan di kawasan berkenaan. Terima kasih sekali lagi Doktor kerana bersama kami dalam Bicara Naratif. Dan saya kembali kepada Tuan Helmi. Ini mungkin soalan terakhir saya berkenaan dengan, walaupun kepakaran teknologi Malaysia ini bukanlah dalam keadaan yang biasa-biasa, ianya sharing data ataupun perkongsian data, namun kita lihat bahawa keadaan cuaca berubah saban tahun dan mungkin ditambah lagi dengan cabaran mereka yang menyebarkan berita palsu, misalnya kepala ribut dan sebagainya. Ini cabaran yang perlu dikongsikan oleh Malaysia bagaimana dari segi kepakarannya, ditambah pula dengan mereka yang menyebarkan berita tidak benar ini. Jadi Malaysia memiliki teknologi yang diiktirafkan oleh Badan Meteorologika ataupun
Pertubuhan Meteorologi Sedunia lah, sebab sebagai anggota Pertubuhan Meteorologi Sedunia kami perlu memiliki standard-standard tertentu lah supaya data yang kami cerap, ramalan yang kami keluarkan tu adalah mengikut piawaian yang ditetapkan oleh Badan Dunia tersebut lah. Dan untuk bagi kami penularan mesej-mesej yang palsu itulah banyak sangat. Jadi ianya sebenarnya menimbulkan suasana panik kepada orang ramai. Dan setengah daripada itu menggunakan logo Made Malaysia lah. Jadi itu memang satu perbuatan yang tak wajar lah dilakukan oleh netizen. Mungkin mereka cuba untuk menghasilkan, ada setengah daripada itu kita nampak sangat mengaitkan hujan lebat ni dengan tsunami, ada juga. Ada yang mengaitkan dengan misalnya taufan ni ada kepala, ada ekor, semua tu. Jadi itu adalah antara contoh mesej tular yang disebarkan lah. Jadi pihak kami untuk kami menangani semua tu sebab banyak sangat. Dalam masa sehari terlalu banyak. Kadang berubah-ubah dalam masa yang singkat. Jadi kami perlu mengeluarkan penafian dan sebagainya. Jadi menambahkan bebanan kerja kami yang memang sibuk dengan pelbagai cabaran, pelbagai dugaan tu ya. Jadi kami merayu kepada orang ramai supaya merujuk kepada yang sahih lah, maklumat yang sahih yang dikeluarkan oleh Malaysia, dan merujuk kepada yang terkini. Itu yang sangat-sangat penting. Jangan mudah percaya kepada mesej-mesej tular yang diedarkan, dihebarkan oleh netizen ya, yang setengah daripada itu tidak merujuk kepada maklumat yang sahih lah. Jadi untuk kami menghasilkan ramalan seperti saya katakan tadi, bukan saja teknologi. Personel kami ataupun pegawai-pegawai kami kena terlatih dalam bidang meteorologi dan menggunakan data, maklumat yang memang diiktiraf lah. Jadi untuk menghasilkan ramalan tu, dan supaya ramalan tu ada credibility-nya, boleh dipercayai oleh orang ramai lah. Bukan je di masyarakat di Malaysia ni, tapi juga di luar negara lah. Semua itu boleh dilihat melalui laman web, dan saya fahamkan ada aplikasi My Cuaca. Ya, betul. My Cuaca adalah aplikasi mobile kami yang boleh dimuat turun oleh siapa di platform sama ada Android ataupun Apple App Store. Jadi semua tu membolehkan mereka yang biasa menggunakan telefon pintar lah untuk mengakses pelbagai maklumat daripada amaran cuaca, amaran keadaan laut, maklumat tentang gempa bumi, tsunami pun ada di sana. Jadi memang sangat berguna. Ada juga paparan imej satelit dan radar bagi mereka yang mungkin ingin menerka dengan lebih lanjut lagi tentang data-data ataupun imej-imej yang dibekalkan oleh Malaysia lah. Jadi memang sangat penting bagi orang ramai untuk siapa yang mau turun menggunakannya dengan sebaik mungkin lah. Ya, dan juga kalau dapat lihat di kaca TV anda ketika ini adalah laman web rasmi Meteorologi Malaysia untuk anda saksikan, dan difahamkan juga ramalan cuaca sudah pun dikeluarkan untuk dalam tempoh seminggu supaya anda lebih bersedia dengan keadaan cuaca yang tidak menentu. Mungkin hujan biasa dikeluarkan, namun kita tidak pasti adakah ianya akan menjadi luar biasa. Sama-sama kita doakan yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Sekali lagi terima kasih kepada Tuan Muhammad Helmi Abdullah, Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia. Terima kasih kerana bersama kami dalam Bicara Naratif untuk kita memahami berkenaan dengan ramalan cuaca ini. Apa-apa pun yang terbaik untuk anda, dan anda boleh terus bersama kami di Berita RTM untuk mendapatkan segala maklumat yang tepat dan sahih, khususnya berkaitan dengan banjir. Terima kasih kerana menonton, dan juga kepada rakyat Malaysia teruskan berdoa